Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid tahun 6 SK Kampung Kota. Hari ini kelas PDPR Sains kita sambung tajuk kelajuan dengan tajuk kecil yang baru iaitu mengira kelajuan. Mengira kelajuan. Kita nak tahu, kita nak kira berapa kelajuan sesuatu objek yang sedang bergerak. Hari itu kita belajar tentang masuk kelajuan, kita belajar tentang unit kelajuan, daripada unit paling kecil hingga unit paling besar. Unit-unit ni mesti berhubung kait antara jarak dan masa. Jarak dan masa. Kemudian kita belajar juga kelajuan ni ada dua situasi. Satu, kalau masa yang sama, jarak paling jauh. Itu objek yang paling laju. Kalau jarak yang sama tapi masa paling singkat, itu adalah objek paling laju. Dua situasi tu. Kena faham jadi hari ni kita nak kira macam mana nak dapatkan kelajuan sesuatu objek yang bergerak. Jadi kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 126. Jom kita lihat cara-cara untuk mengira kelajuan. Dan kamu kena faham konsep kelajuan. Siapa cepat sampai, dia laju. Siapa boleh pergi paling jauh dalam masa yang sama, dia adalah paling laju. Jadi ini cara nak mengira kelajuan. Kelajuan pergerakan sesuatu objek ialah jarak yang dilalui oleh objek itu dalam satu unit masa. Mesti dalam satu unit masa. Maksudnya dalam 1 saat ke, dalam 1 minit ke, 1 jam ke. Itu maksudnya satu unit masa. Perhatikan dua situasi dalam gambar di bawah. Kita tengok situasi pertama. Kawan perempuan kamu ni sedang menunggang basikal. Kemudian dia bermula dari sini hinggalah ke sini. Jaraknya berapa? Jaraknya 25 meter. Berapa masanya? Dalam masa 5 saat. Maksudnya kawan kamu tu bergerak 5 saat. Dia dapat capai 25 meter. Tengok situasi B. Kawan lelaki kamu ni naik menunggang basikal dari sini sampailah ke sini 50 meter. 50 meter. Berapa pula masa yang dia ambil? 10 saat. Kawan tadi hanya 5 saat je. Yang ini 10 saat. Yang kawan kamu 5 saat tu pergi 25 meter. Yang kawan lelaki ni pergi ke 50 meter. Cikgu ni cakap apa? Berapakah kelajuan bagi kedua-dua situasi ini? Kita nak tengok siapa laju. Jom kita lihat apa penerangannya. Situasi A dan B menunjukkan bahawa jarak pergerakan bertambah. Jarak pergerakan akan bertambah apabila masa bertambah. Yang situasi A hanya hingga 5 saat. Jaraknya pendek. Yang situasi B, masa sehingga 10 saat. Jaraknya bertambah. Itu maksud ayat tadi. Kedua-dua murid ini bergerak sejauh 5 meter bagi setiap 1 saat. Rupanya kalau kita pandai congak, kita pandai matematik, kita boleh tahu. Kita nampak perkaitan jarak dan masa bagi setiap situasi tadi. Oleh itu, kelajuan mereka adalah sama. Iaitu 5 meter bagi setiap 1 saat. 5 meter per saat. Betul ke? Cuba kita cek. Yang perempuan tadi, dia pergi sejauh 25 meter dalam masa 5 saat. Cikgu ni cakap tadi apa? Kelajuan mereka adalah 5 meter per saat. Kita gunakan congak sifir 5. Yang situasi pertama, yang perempuan ni. Dia ambil berapa saat? 5 saat. Kita tengok. Saat pertama 5 meter. Saat kedua 10, 15, 20, 25. Semuanya 25 meter untuk 5 saat. Kita tengok situasi B. Betul ke cikgu ni cakap kelajuan mereka sama? Berapa masanya? 10 saat. Boleh pergi berapa jauh? 50 meter. Kita cuba. Guna sifir 5. Congak sifir 5. Sebab dia kata situ kelajuan 5 meter per saat. Setiap saat 5 meter, 5 meter, 5 meter. Kita cuba kira. Saat pertama 5 meter. 10, 15 meter, 20 meter, 25 meter bagi 5 saat. Sama tak dengan situasi A tadi? Sama dah. Tambah lagi 5 saat lagi. 30 meter, 35 meter, 40 meter, 45 meter,
meter bagi 10 saat. Oh, rupanya kelajuan mereka ini sama. Setiap 1 saat 5 meter. 5 meter, 5 meter, 5 meter. Bergantung pada masa yang diambil. Itu ceritanya. Walaupun kamu nampak yang situasi A tu jaraknya pendek. Okay. Tapi masanya pun pendek. Tapi bila masa bertambah dan jaraknya akan bertambah pada kadar yang sama. Bila kelajuannya adalah sama. Okay. Harap kamu faham kat sini ya. Okay. Kita lihat seterusnya. Bagaimanakah kelajuan dapat dikira? Tadi kita guna congak sebab dia sifar 5, dia bertambah 5 untuk setiap saat. Okey, yang ni kita nak kira secara formula, secara rumusnya. Okey, kita tengok macam tu. Bagaimanakah kelajuan dapat dikira? Mari kita kira kelajuan bagi pergerakan murid di atas. Okey. Tengok situ. Dia naik papan selaju, dia naik skateboard. Dari sini pergi ke sini. Sejauh 30 meter. Okay. Berapa masa dia? 5 saat. Jadi kita nak tahu. Bila nak kira kelajuan, mesti dalam 1 unit saat. Maksudnya kita nak kena dapatkan 1 saat. Okay? Bukan 1 unit saat. 1 unit masa. Dalam sekarang ni unit masanya apa? Saat. Dan kita mesti dapatkan dalam 1 saat. Berapa jarak dia boleh pergi. Okay? Ya. Okey. Kita tengok dia dah bergerak sejauh 30 meter bagi 5 saat. Kita nak dapatkan dalam 1 saat berapa kelajuan dia, berapa jarak dia boleh pergi. Okey, barulah kita tahu kelajuannya. Okey, dalam situasi di atas, jarak yang dilalui dalam masa 5 saat ialah 30 meter. Berapakah jarak dilalui dalam masa 1 saat? Ini dikatakan 1 unit masa. Okey, jarak dilalui dalam masa 1 saat ialah tengok sini. Jaraknya dibahagi dengan masanya. Okey, 30 meter jarak, okey, bahagi 5 saat masa. Okey. Dapat berapa? Kalau kamu pandai matematik, kamu boleh congak, kamu boleh buat pemotongan. Okey, daripada teknik pemotongan lah. Okey, daripada pecahan ni. Okey, potongkan saja. 5 berapa darab 5 dapat 5? 1. Okey, berapa darab 5 dapat 30? 6. Okey, apa jawapannya? 6 meter per saat. 6 meter bagi setiap saat. Betul ke cikgu kira? Jom kita lihat. Betul rupanya. 6 meter per saat. Maka kelajuan bagi pergerakan murid itu ialah 6 meter per saat. 6 meter bagi setiap saat. Maksudnya, saat pertama 6 meter. Saat kedua, 12. 18. Lepas tu berapa? 24. Lepas tu 30 meter. 5 saat 30 meter. Sebab dia bertambah 6 bertambah 6 meter, 6 meter, 6 meter, 6 meter, 6 meter. Itu cara kita nak kira kelajuan. Okey. Jom kita tengok sini kebat. Kebat. Okey. Ini. Ukuran 50 cm lebih panjang daripada 30 cm. Betul tak? Okey. 50 lebih panjang daripada 30. Okey. Jika dibandingkan 50 meter per saat dengan 30 meter per saat, ini kelajuan. Kalau 50 cm per saat dengan 30 cm per saat, siapa laju? 50 cm per saat lah. Okey. Kalau mana lebih laju? Sebab dalam cerita 50 cm ni maksudnya dia bergerak berapa jauh dalam 1 saat? Dia bergerak 50 cm dalam 1 saat. 50 cm. Yang bawah ni 30 cm per saat ni 1 saat baru 30 cm. Jadi siapa lagi laju? 50 cm per saat. Itu cara dia kita nak faham. Okey, kalau kamu tengok bapak kamu bawa kereta 50 km per jam. Kereta sebelah bawa kereta 80 km sejam. Siapa laju? 80 km per jam lah. Okey? Sebab kelajuannya, nilai kelajuannya bertambah. Okey. Jom kita lihat sini. Ini rumus dia. Kelajuan mempunyai kaitan dengan jarak dilalui oleh sesuatu objek dalam tempoh masa yang diambil. Oleh itu, kelajuan boleh dikira dengan cara
membahagikan jarak yang dilalui kepada masa yang diambil. Ini rumusnya. Kelajuan perlulah dibahagikan antara jarak dengan masa. Okey. Kelajuan dikira dengan menggunakan rumus di bawah. Okey, iaitu kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Okey. Kamu nak selesaikan masalah untuk kira-kira kelajuan ni, kamu kena tetapkan dahulu dia punya unit bagi setiap ukuran ni. Ukuran kelajuan nak tetapkan unit apa, jarak nak tetapkan unit apa, masa nak guna unit apa. Okey. Cikgu selalu ajar murid cikgu untuk bab pengiraan kelajuan ni, cikgu gunakan satu rumus segitiga. Okey. Nanti cikgu akan terangkan segitiga ni. Okey, cikgu buat macam ni. Okey. L laju, J jarak, M masa. Ini nak bagi ingat. Okey, macam mana nak pakai, bila nak pakai, apa yang nak dicari. Okey. Nanti cikgu akan terangkan. Okey. Cuba kita lihat cerita kereta api ni. Kereta api ini mengambil masa 2 jam. Masanya 2 jam. Okey. Untuk bergerak sejauh 200 km. Berapa jaraknya? Jarak sama dengan 200 km. Berapa masanya tadi? Masa dia 2 jam. Okey. Kita kumpul dulu maklumat yang diberi. Okey. Berapakah kelajuan? Dia suruh cari laju. Lajunya kita kena cari. Nak guna rumus apa? Guna rumus tadi. Jarak bahagi masa. Masukkan nilai dia. Okey. Jarak kita berapa? 200 km. Ini dah masuk nilai jarak dengan unitnya sekali. Jangan tinggal. Okey. Bahagi masa. Masa kita berapa? Masa kita 2 jam. Tulis sini 2 jam. Okey. Jangan tinggal unit. Okey. Jadi nak buat macam mana? Kira secara pembahagian bentuk lazim. Kalau kamu reti, kalau kamu pandai, kamu tahu congak, kamu dah boleh buat pemotongan daripada pecahan. Berapa darab 2 dapat 2? 1. Potong 2 dapat 1. Okey, berapa darab 2 dapat 20? Bukan. Berapa darab 2 dapat 2? 1 juga. Tapi 1 apa sini? Ini 100. Okey, sebab belakangnya ada kosong lagi. Jadi jawapannya apa? 100 km per jam. Okey. Ni cikgu tunjuk balik. Okey. 200 km bahagi 2 jam. Okey, kita potong. 2 darab 1 dapat 2. Okey. Berapa darab 2 dapat 2? 1. Okey, jadi apa? 100. Buat apa? 100 km per jam. Okey. Dah tak mahu nak tulis. Faham? Okey. Jom kita lihat situasi kawan kita ni. Dalam acara balapan, Amir dapat berlari sejauh 100 meter. Okey, bawa keluar maklumat tentang jarak dengan masanya. Berapa jaraknya? 100 meter. Okey, dalam masa 50 saat. Berapa masanya? 50 saat. Berapakah kelajuan larian Amir? Okey, ingat rumus cikgu tunjuk tadi. Kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Masukkan nilainya. Jaraknya berapa? 100 meter. Tulis dengan unit. Jangan lupa. Kemudian bahagi dengan jarak. Berapa nilai jarak kita? 50 saat. Okey, tetapkan. Unit mesti kita tetapkan. Meter per saat. Dapat berapa? Okey, kita potong lah. Kalau biasa potong. Kalau tak biasa buat bentuk lazim. Kalau kat sini kita tengok. Kosong dengan kosong kata boleh potong 1 kosong. Okey. Sekarang kita selesaikan 10 bagi 5. Kamu boleh buat bentuk lazim ataupun kamu boleh congak. Berapa darab 5 dapat 5? 1. Potong dapat 1. Berapa darab 5 dapat 10? 2. Jadi jawapannya apa? 2 meter per saat. Itu rupanya kelajuan murid ni sedang berlari. Maksudnya 1 saat 2 meter. Tambah lagi 2. Tambah 2. Cukuplah masanya 50 saat. 100 meter. Sebab kelajuannya sama bagi setiap saat. Okey? Okey. Kita tengok situ motosikal. Sebuah motosikal mengambil masa 1 minit. Berapa dia punya nilai masanya? 1 minit untuk bergerak sejauh 600 meter. Berapakah kelajuan dalam unit masa per saat? Kat sini dia guna masa per saat. Kita punya unit masa kita apa? Minit. Jadi kena tukar pada saat. Okey, kita cuba tukar dulu.
1 minit berapa saat? 1 minit sama dengan 60 saat. Okey. Baru kita selesaikan. Gunakan 60 saat. Jarak kita berapa? Okey, laju sama dengan jarak bahagi masa. Jarak kita berapa? Jarak kita 600 meter. Okey, bahagi berapa? Berapa masa kita? 1 minit ataupun 60 saat. Nak guna minit ke saat? Kita guna saat sebab dia minta saat. Okey, per saat. Gunakan 60 saat. Okey, selesaikan. Kosong dengan kosong ni boleh dipotong. Okey, 60 bagi 6. Okey, berapa dapat ni? Dapatlah 10 meter per saat. Maksudnya motor tu bergerak dalam 1 saat 10 meter. Okey. Seekor kura-kura bergerak dengan kelajuan 25 cm per saat. Berapakah jauhnya kura-kura boleh bergerak dalam masa 4 saat? 4 saat 4 saat. Dia bagi kelajuan dengan saat. Okey, ini nanti cikgu akan terangkan. Okey, cikgu akan buatkan satu contoh macam mana kita nak gunakan yang rumus segitiga cikgu cerita tadi. Okey, rumus segitiga tadi tu. Okey, cikgu terangkan kejap ya. Okey murid, ini dia cikgu nak terangkan tentang penggunaan rumus segitiga ni lah. Rumus kelajuan dengan jarak dan masa. Kita tahu rumus kelajuan adalah kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Okay, kita gunakan segitiga ni. Okay, cikgu buat macam ni. L laju, M masa, J tu jarak. Okey, kat sini kita lihat. Kalau kamu nampak garisan atas ni, okay, itu simbol bahagi. Per. Okay, per. Bahagilah. Kalau garisan tengah ni, ini simbol untuk darab. Okey? Macam mana nak pakai? Kalau kita nak cari kelajuan, kita tutup L. Kita nampak apa? Jarak bahagi masa. Faham? Okey? Kalau kita nak cari jarak, kita tutup J. Kita nampak apa? Laju. Lepas tu ada palang tengah kan? Ni kita anggap darab. Laju, darab, masa. Kalau kita nak cari masa pula, kita tutup M. Kita nampak apa? Jarak bahagi kelajuan. Okey? Itu cara dia. Kena hafal. Kena ingat lah. Senang je. Okey? Buat segitiga ni. Buat 2 tingkat. Lepas tu potong tengah ni. Potong tengah dekat antara laju dengan masa. Okey. Kita tengok situasi pertama. Macam mana nak gunakan segitiga ni. Situasi pertama diberi jarak 200 km. Kemudian masanya selama 2 jam. Berapa kelajuan? Dia cari apa? Kelajuan. Okay, jadi kalau nak tahu rumusnya, bila cari kelajuan, kita tutup laju. Kita nampak apa? Jarak bahagi garisan merah tengah tu kan? Bahagi atas bawah tu kan? Okay, jarak bahagi masa. Ini rumus kita pakai. Kelajuan sama dengan jaraknya 200 km bahagi masanya 2 jam. Dapat apa? 100 km per jam. Ni kilometer ni per dengan jam. Itu jadi km per j. Okey. Ni 200 ni kita biasalah buat bahagi biasa. Okey. Itu situasi yang senang, yang mudah untuk guna ni. Memang kita belajar kelajuan sama dengan jarak bagi masa. Ni contoh yang mudah lah. Yang pertama ni. Tengok contoh nombor 2. Diberi apa? Cikgu tak nampak dah. Okey. Kelajuan. Dia bagi 90 km per jam. Dia bagi kelajuan pula dah. Jarak diberi 300 km. Tapi apa dia suruh cari? Masa. Masa tak diberi. Jadi kita nak gunakan rumus ni tadi. Dia suruh cari masa. Nak tutup mana? Tutup masa. Bila dia suruh cari masa, tutup masa. Kita nampak apa? Kita nampak jarak ke atas dibahagikan dengan kelajuan. Jadi kita pun tulislah. Masa sama dengan jarak bahagi laju. Okey? Berapa jarak kita tadi? Jarak kita adalah 360 km. Masukkan nilai 360 km. Berapa kelajuan kita tadi? Ni kelajuan kita. 90 km per jam. 90 km per jam. Okey, memang nampak pening tapi jangan risau. Sebab apa? Kamu nampak unit yang sama ni, kilometer-kilometer ni, kamu boleh potong sahaja. Tinggal unit apa? Tinggal unit jam. Kemudian ini 360 ni bahagi 90. Buat macam biasa. Kamu boleh potong ataupun kamu boleh buat bahagi bentuk lazim. Okey, potong-potong kamu dapat apa?
nilai 4. 4 apa? 4 jam. Oh, rupanya macam tu nak cari masa. Bila nak cari masa, tutup masa. Kamu nampak jarak bahagi kelajuan. Okey? Situasi yang ketiga. Oh, ni situasi ketiga. Dia cari apa? Dia bagi apa? Dia bagi kelajuan juga. 60 km per jam. Kemudian dia bagi masa. Iaitu sebanyak 3 jam. Apa dia suruh cari? Dia suruh cari jarak. Bila nak cari jarak, kita guna rumus ni. Cari jarak. Apa nak tutup? Tutup J. Kamu nampak apa? Kita nampak. Silap. Mana J? Ni J. Tutup J. Kita nampak apa? Kelajuan. Ni palang tengah ni kita anggap sebagai simbol darab. Kelajuan darab masa. Jadi apa rumusnya? Jarak sama dengan laju darab masa. Kelajuan darab masa. Okey. Berapa kelajuan kita? 60 km per jam. Tulis 60 km per jam. Okey. Kemudian jarak sikit tulis darab. Darab dengan masa kita. Berapa nilai masa kita? 3 jam. Tulis 3 jam. Sama macam situasi 2 tadi. Kalau unit yang sama, unit ukuran yang sama, jam dengan jam, buangkan saja. Tinggal unit apa? Unit kilometer. Okey, kemudian kita darabkan. 60 darab 3. Dapat apa? 180. Unit apa yang tinggal ni? Unit kilometer. Macam tu cara nak guna rumus kelajuan sama dengan jarak bagi masa. Kamu boleh cari mana-mana unit yang diperlukan. Okey? Jom kita balik pada soalan kura-kura tadi. Okey? Okey, kita sambung tadi. Dah ingat tadi segitiga tadi kan? Okey? Kita tengok kura-kura ni kejap. Nah, habis dah. Okey. Seekor kura-kura bergerak dengan kelajuan 25 cm per saat. Itu kelajuan. Berapa jauhnya kura-kura boleh bergerak dalam masa 4 saat? Itu masanya. Okey, jadi kita tengok sini. Apa tu? Dia punya kelajuan. Laju dia berapa? Laju 25 cm per saat. Okey. Saatnya berapa? Saatnya 4 saat. Dia suruh cari apa? Dia suruh cari jarak. Jarak yang tak tahu. Ingat balik rumus kita tadi. Kita buat besar sikit. Laju, jarak, masa. Dia suruh cari jarak. Tutup jarak. Kita nampak apa? Laju darab masa. Kita masukkanlah nilainya. Okey. Laju kita apa? 25 cm per saat. Darab masa. Masa kita apa? 4 saat. Saat dengan saat ni kita boleh abaikan. Dia tinggal unit apa? Unit cm. Kita darabkan. 25 darab 4. Okey, 4 darab 5, 20. Naik 2 di sini. 4 darab 2, 8. 8 tambah 2, 10. Apa jadinya? 10 cm. Okey, 10 cm. Maksudnya kura-kura tu bergerak sejauh 10 cm dalam masa 4 saat. Okey. Itu cara pengiraan kelajuan. Okey, kita tengok sikit klik info. Kelajuan cahaya boleh bergerak lebih cepat daripada kelajuan bunyi. Cahaya lebih cepat. Lebih cepat, sangat cepat. Okey, berbanding bunyi. Jadi, semasa berlakunya ribut petir, kamu akan melihat pancaran kilat sebelum bunyi petir. Kenapa kita nampak kilat dulu? Cahaya kilat tu dulu. Kelajuan bunyi ialah 344 meter per saat dalam udara pada suhu 20 darjah Celsius. Okey, cerita dia. Kenapa kita nampak kilauan kilat dulu? Sebab kilat tu cahaya. Dia lagi laju berbanding bunyi. Nampak pancaran kilat tu dulu. Baru dengar bunyi guruh. Sebab bunyinya bergerak lebih perlahan. Okey? Jadi cikgu harap kamu faham apa yang kita belajar pada hari ini. Okey? Tentang cara mengira kelajuan. Okey, kita jumpa lagi kelas seterusnya nanti. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.